اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Cerita seram misteri, pulangkan semula mangkuk itu. Pernah tak kamu terjumpa sesuatu barang dan kemudian kamu diganggu? Ini yang aku saksikan sendiri ketika dulu. Kejadian ini sudah lama, lebih kurang 10 tahun yang lalu. Masa itu aku masih belajar di sebuah institut pengajian tinggi. Aku ada seorang rakan baik, Aidil namanya. Semasa cuti semester, Aidil ajak aku balik bercuti di kampungnya yang terletak di pedalaman Raut Pahang. Sebab aku pun tiada rancangan apa-apa, aku ikut Aidil. Untuk aku yang membesar di bandar, seronok dapat ikut Aidil pulang ke kampung merasa suasana desa. Rumah-rumah di kampung Aidil itu terletak agak terpencil. Jarak antara satu rumah dengan satu rumah juga agak jauh. Hampir 100 meter kiri kanan jalan hanya ladang getah dan semak samun. Suatu petang, Aidil ajak aku mandi di sungai yang terletak tidak jauh di belakang rumahnya. Aku terus setuju. Memang tak sabar nak mandi sungai. Memang itu yang aku tunggu-tunggu. Petang itu kami berjalan kaki melalui denai-denai yang agak licin menuruni sedikit bukit menuju sungai. Kiri kanan hanya dipenuhi pokok pisang hutan, belukar dan pokok keladi liar yang tumbuh segar di tebing sungai. Sebaik tiba, kami memilih untuk mandi di kawasan yang agak dalam sedikit. Barulah seronok. Jadi melalui tebing sungai, kami mudik ke hulu sedikit sehingga kami jumpa sebuah lubuk yang agak dalam. Di lubuk itu airnya agak tenang dan hampir separas dada. Tapi sebelum mandi, ada masalah sedikit. Di lubuk itu tersangkut kayu-kayu ranting, reput, dan sampah sarap. Jadi kami berkeputusan alihkan dulu. Sedang mengalih sampah sarap, tiba-tiba kami terjumpa 3 ekor bangkai ayam tersangkut pada ranting-ranting kayu. Seekor ayam jantan, seekor ayam betina, dan seekor lagi anak ayam. Tapi peliknya semua kaki ayam itu masing-masing terikat dengan kain kuning. Bila kami periksa badan ayam itu, tak ada pula kesan cedera atau kesan leher disembelih. Disebabkan tak mahu mandi bersama bangkai ayam, Aidil menguis bangkai ayam yang tersangkut itu dengan kayu sebelum ianya hanyut di bawah arus. Selepas itu, kami terus sambung mandi. Tak lama kemudian tiba-tiba Aidil terpijak sesuatu di dasar sungai. Bila dibawa naik, rupa-rupanya benda tersebut ialah sebiji mangkuk yang cantik. Mangkuk berwarna biru itu berukir corak daun berwarna putih di sekelilingnya. Kami fikir mungkin mangkuk tersebut hanyut ketika penduduk kampung membersihkannya di sungai. Sebab Aidil beritahu penduduk sekitar sungai itu kerap membasuh pinggan mangkuk di sungai, terutamanya jika ada kenduri kendara. Disebabkan mangkuk itu cantik, Aidil membawa pulang. Katanya hendak dijadikan hiasan. Lagipun mangkuk itu elok, tiada yang pecah, semuanya cantik. Tiba di rumah sudah menjelang maghrib, tetapi semasa berjalan pulang dari sungai itu, aku ada terasa sesuatu aneh. Pokok-pokok bergoyang walaupun tiada angin.
telingaku sering terdengar bunyi seakan-akan rembuhan pada pokok-pokok kecil dan bunyi memijak daun kering seperti ada seseorang yang mengikut kami melalui pelukar. Tapi aku buat tidak tahu saja. Mungkin memang begitu bunyi dalam hutan pada fikiran aku. Lewat malam itu, kami berdua berbaring di ruang tamu sambil menonton televisyen. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan bunyi derapan kaki di hadapan rumah. Bunyinya prap, prap, prap. Bunyi seperti orang memijak daun kering dan ranting kayu. Tapi bunyinya agak pantas, bagaikan ada orang berjalan dengan cepat. Aku tanya Aidil, bunyi apa itu? Kerbau kot, tak pun musang, begitu Aidil. Acuh, tak acuh. Entah kenapa aku rasa nak tahu. Aku bangun dan mengintai melalui rekahan dinding papan rumah. Cari bunyi tersebut. Tiba-tiba, aku ternampak kelibat bayangan putih. Separuh telus yang terbang laju di anjung rumah yang sedikit cerah. Masa nampak tuh darah aku dah berderau. Bulu roma terus meremang. Aku terus pandang Aidil, tapi Aidil terbaring dengan mata tertutup, seperti sudah tidur. Dalam rasa takut itu, aku mengintai lagi. Aku terkejut. Kali ini, aku lihat sekujur tubuh berbungkus kain putih sedang mencangkung di depan tangga rumah. Tengah aku mengintai itu, tiba-tiba terdengar suara orang bernafas dalam keadaan mendengus. Bunyinya kuat. Bila aku berpaling ke belakang, rupa-rupanya suara itu datang dari Aidil yang tiba-tiba sahaja meronta-ronta. Wajah Aidil merah seakan menahan kesakitan. Mulutnya ternganga dan bunyi nafasnya tersekat-sekat seperti dicekik sesuatu. Aku terus menerpa ke arah Aidil. Waktu itu mulutnya mula berbuih-buih, matanya terbeliak hingga nampak mata putih saja. Aku yang panik terus menjerit panggil ibu bapa Aidil yang sudah tidur. Malam itu rumah Aidil kecoh. Ayahnya yang saya panggil paksa mat bergegas memanggil jiran meminta bantuan. Kebetulan seorang jiran Aidil merupakan seorang bomoh. Bila dia tengok keadaan Aidil, dia segera minta segelas air. Kemudian terkumat kamit mulutnya membaca sesuatu. Selesai membaca jampi, air tadi direnjis ke muka Aidil. Tak lama kemudian, baru Aidil sedar seperti orang yang baru bangun tidur. Setelah keadaan Aidil pulih, kami bertanya apa yang terjadi kepadanya. Kata Aidil, sedang dia terbaring, tiba-tiba meluncur sesuatu bayangan putih menerja ke arahnya. Kemudian muncul pula dua lembaga hitam yang menakutkan. Badan lembaga itu tegap dan berbulu hitam lebat. Matanya merah menyala, lidahnya terjelir panjang. Kata Aidil lagi, lembaga itu mencekiknya sehingga dia sukar bernafas. Kemudian lembaga itu memarahinya sebab mengganggu tempatnya ketika mandi di sungai tadi. Kata lembaga itu, 3 ekor ayam yang dihanyutkan Aidil itu merupakan jamuan untuknya. Malah Aidil juga dimarahi sebab mengambil mangkuk kepunyaannya dan menyuruh Aidil memulangkan semula mangkuk itu. Esoknya seawal pagi lagi, Aidil terus mencampakkan mangkuk tersebut ke dalam sungai semula. Kejadian itu juga membuat Aidil ketakutan hingga dia demam 2 hari. Jangankan Aidil,
Aku yang tengok benda di luar rumah dan saksikan keadaan Aidil sewaktu kena ganggu tu pun sudah buat aku seram dan trauma. Sejak kejadian itu, kami belajar satu perkara. Kalau masuk hutan atau mandi sungai, kami tak mahu lagi ambil benda sembarangan. Takut perkara sama berulang semula. Pengalaman Hafizul Saidi, Kuala Lumpur. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Teruskan. Assalamualaikum.